Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna binti Muhammad Asri, nombor metrik 22011295. Hari ini saya akan membahaskan ataupun menceritakan sedikit tentang elemen-elemen daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, jom kita dengar. Baik, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Okey. Pendidikan ni adalah satu proses pemulihan dan pemindahan ilmu secara berterusan, dan tambahan pula ia adalah satu proses yang termasuk apabila individu tu mengakses dan juga mengaplikasikan pemulihan ilmu yang tersebut tu dalam aspek kemahiran dan juga nilai-nilai murni yang sering diajar secara formal ataupun secara tidak formal. Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan seperti yang dituntut dalam Islam. Bagaimana di dalam sepotong hadis, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Untuk pengetahuan semua, proses ini adalah berlaku secara berterusan daripada individu tersebut kecil hinggalah ke akhir usia. Okey, seterusnya ia juga merupakan satu proses yang diterapkan dalam konsep pembelajaran moden, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Ataupun lebih dikenali sebagai long life learning. Okey. Tambahan pula, pendidikan awal kanak-kanak yang kata setiap individu terima adalah sangat penting, kerana pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sahsia dan akhlak kanak-kanak tu ketika dia masih kecil lagi, ketika usia macam dalam 1 sehingga 6 tahun. Okey. Tambahan pula, sahsia yang dibentuk ni akan terus berkembang hingga tamat persekolahan, dan apabila sesi sekolah tamat, setiap individu akan meningkatkan lagi ilmu ke peringkat yang lagi tinggi lah, dan dia juga terdapat peningkatan dari segi akhlak dan juga sahsia mereka. Okey, melihat kepada perkembangan potensi individu, di mana setiap individu ni dia mempunyai dikurniakan potensi ataupun bakat, tetapi dilihat secara langsung ataupun sesuatu bakat yang perlu diasah. Potensi ini adalah satu elemen yang penting yang perlu dicungkil dan diasah dan juga dikembangkan oleh individu lain dari semasa ke semasa ataupun secara berterusan. Okey. Setiap individu ni dia mempunyai potensi diri, bakat dan juga kebolehan yang berlainan, dan perkara-perkara ini perlu dicungkil, diasah, dipupuk dan juga perlu dikembangkan oleh individu yang lain. Okey, potensi setiap individu ni merangkumi dua aspek yang penting, iaitu daripada segi luaran jasmani dan juga daripada segi dalaman, iaitu rohani. Contohnya, guru memainkan peranan penting untuk mencungkil, mengasah dan memperkembangkan potensi pelajar supaya individu itu dia lebih yakin pada diri sendiri dan juga berani apabila berdepan dengan masyarakat. Contoh, kalau kita tengok kepada program yang menyelahkan bakat murid untuk lebih yakin dengan diri sendiri. Kadang-kadang ada juga murid yang senyap di dalam kelas, tapi sebenarnya dia berminat untuk berpidato dan sebagainya, dan yang menyebabkan satu potensi di mana guru tu sendiri perlu mencungkil bakat anak murid yang terpendam. Kadang-kadang murid ini malu nak tunjuk yang dia tu berbakat. Okey, seterusnya kita sambung semula. Selain itu, potensi dengan bakat ni perlu juga dicungkil dan melalui interaksi sosial, seperti yang saya kata tadi sebagai guru kan. Kalau kita start dulu tanya kepada murid, mungkin boleh jadi murid tu bercerita kan. Kalau tak, kadang-kadang murid ni ada yang jenis pendiam dan jenis tak bercerita. Okay? Jadi melalui interaksi sosial antara individu lain dengan individu yang lain lah. Contoh, berbincang, interaksi di mana berbincang dengan orang lain. Daripada situ kita dapat pelbagai cara boleh kita aplikasikan bagi bakat dan potensi seseorang individu yang dapat diperkembangkan dan juga diasas, yang juga dapat diasas sehingga dapat disesuaikan kepada diri individu tersebut. Okey, baik. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu. Apa yang kita boleh faham daripada perkataan ini, elemen ini, okey?
Macam yang kita tahu, bakat, potensi, kebolehan semua ni kita tak boleh nak dipisahkan, sebab ia orang kata diperkembangkan secara bersama. Sebaliknya, kalau bakat, potensi ni orang kata adalah satu kebolehan yang perlu dikaitkan dan juga perlu diselaraskan, orang kata supaya tiga-tiga unsur ini berkembang selari dan tidak akan ada pertentangan antara satu sama lain. Tambahan pula, ia juga menggabungkan aspek nilai-nilai murni dan norma hidup masyarakat yang positif. Okey, antara aspek-aspek yang terlibat kata dan merangkumi dalam perkembangan dan peningkatan individu adalah dari segi aspek intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial. Potensi dan juga kebolehan yang dimiliki setiap individu ini adalah salah satu orang kata sangat penting kerana ia berupaya untuk memenuhi asas manusia sepanjang hayat, semasa hayat di kandungan badan, seperti makanan, minuman, pembuangan sisa kotoran, waktu rehat dan juga pelbagai lagi. Jadi orang kata FPK ni, Falsafah Pendidikan ni memang dah orang kata lengkap dari segi intelek, emosi, jasmani. Kita sebagai manusia ni, makanan kita, hidup kita ni bukan hanya semata-mata orang kata pendidikan sahaja, tak cukup. Dia perlu orang kata berkaitan dengan jasmani dan rohani bagi baru kena dengan kita ni sebagai manusia. Kita bukan robot, fokus kepada pendidikan sahaja. Aspek lain pun perlu dipentingkan dalam hidup supaya orang kata perkembangan tu dapat diperkembangkan lagi, perkembangan manusia, perkembangan pendidikan tu dapat diperkembangkan lagi dan bukan hanya semata-mata akademik sahaja. Seterusnya, elemen insan yang harmonis dan seimbang. Insan yang seimbang sering memberi penekanan kepada keseimbangan dari segi rohani, iaitu dalaman setiap individu, dan ia juga daripada segi jasmani, iaitu sifat luaran setiap individu yang berbeza. Dan bagi melahirkan insan yang harmonis dan seimbang ni adalah amat penting supaya amat penting kepada individu tersebut memiliki ciri-ciri tersebut. So, antaranya adalah individu itu perlu memiliki ilmu yang diambil kira dari segi intelek seperti yang saya cakap tadi, dan individu tersebut perlu menuntut ilmu sebanyak mungkin supaya dapat membezakan keburukan juga kebaikan individu alami dalam kehidupan. Selain itu, individu tersebut juga mempunyai sasiah yang baik. Okey, keadaan ni kita boleh lihat dari segi aspek emosi seseorang individu yang sangat penting kerana individu juga dapat seimbangkan emosinya dan juga menjaga sasiahnya. Tambahan pula, bila seseorang individu itu seimbang, dia juga percaya kepada Tuhan dan mempunyai akhlak yang baik dan juga akhlak yang mulia. Dari situ, individu menjaga dengan baik, perlu menjaga dengan baik kepercayaannya kepada Tuhan, kerana dari segi rohaninya ia amat penting dan menggambarkan seseorang tu akan kepribadiannya dapat mewujudkan yang baik antara individu tersebut dengan penciptanya. Selain itu, individu perlu mempunyai sikap menjaga kesihatan diri yang baik dari segi jasmaninya, kerana ia adalah satu kewajipan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, iaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan juga melakukan kewajipan yang seperti yang telah dituntut oleh agama. Selain daripada itu, kita ni kena jaga kesihatan kalau kita nak lakukan aktiviti dengan lancar, kerana bila kita jatuh sakit disebabkan kita tidak menjaga kesihatan, jadi aktiviti seharian kita akan terjejas. Okey, keempat aspek yang telah saya nyatakan tadi dapat menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dan juga dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab, berpengetahuan, berdisiplin dan juga insan yang sentiasa membantu orang lain. Tambahan pula, individu yang seimbang ini akan berusaha memajukan dirinya dari segi memajukan diri sendiri, bangsa dan negara,
Okey, seterusnya individu ni juga akan memiliki satu kata sistem ketahanan dan juga memiliki jati diri yang tinggi untuk menghadapi cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa sahaja masalah yang akan timbul dalam kehidupan. Seterusnya adalah elemen unsur intelek. Okey, bagi elemen ini kata unsur ini, orang kata unsur intelek ni kita banyak memberi penekanan terhadap proses pembelajaran setiap individu. Okey, baik. Seterusnya adalah unsur intelek. Okey, bagi elemen ini iaitu unsur intelek ni, ia mempunyai orang kata memberi banyak penekanan terhadap proses pembelajaran. Setiap individu ini perlu orang kata mempunyai dan berupaya serta mengenal kemahiran asas bagi proses orang kata proses unsur intelek ni lah, iaitu dengan 3M. Program 3M ini merangkumi membaca, mengira dan juga menulis. So, objektif bagi program ini dijalankan terutamanya di peringkat awal pendidikan adalah untuk membasmi masalah buta huruf yang berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat pribumi. Okey, individu perlu sering berusaha untuk memperoleh, memperkembang dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan. Tambahan pula, individu ni kena adalah kemahiran berfikir secara kreatif, kritikal dan juga reflektif. Okey, individu perlu berusaha di mana untuk memperkembangkan daya pemikiran untuk dengan mengkaji, menganalisis, mengemukakan idea-idea yang bernas, dan selain itu juga individu orang kata perlu menjadi seseorang yang sanggup berkongsi ilmu yang sedia ada bersama-sama orang lain dan sekitaran. Okey. Dan seterusnya mengaplikasikannya dan ilmu tersebut bermanfaat kepada masyarakat dan juga negara untuk kata diperkembangkan lagi atau dinaik tarafkan pada masa akan datang. Baik, itu saja. Sekian. Terima kasih.